Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna saburan syakura waj'alna nazkuruka dzikran katsira wa nusabbihuka bukratan wa asila. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, para penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, seperti pertemuan kita pada malam Sabtu, kita mengambil masa untuk mengaji. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat nampaknya ikhwan, Allah sedang memberi kepada kita satu persatu. Daripada kita PKP, kita dah masuk fasa 1, kita dah masuk fasa 2, dah masuk fasa 3, dan ada negeri yang telah masuk fasa 4, terutamanya sebelah selatan. Dan insya-Allah dalam sehari 2 hari lagi kita akan masuk fasa 4 pula. Alhamdulillah ikhwan, artinya nikmat itu sedang masuk. Pergerakan kita semakin menjadi tulus dan mulus. Kesemua ini patut kita syukuri pada Allah dengan menambahkan ingatan kita pada Allah, takwa kita pada Allah, amal soleh kita pada Allah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita menyambung perbahasan kita berkenaan dengan hidayatus subyan, bimbingan kepada anak-anak, ataupun kita kata tarbiyatul aulad, bagaimana kita nak membentuk anak-anak. Membentuk anak-anak ikhwan bermakna kita membentuk generasi kita, kita membentuk zuriat dan keturunan kita. Tadi saya baru ambil satu perkataan daripada Pak Ndak tadi, perkataannya klasik tapi telah diolah dengan nafas yang baru, iaitu kita bukan nak bagi keturunan kita, anak-anak kita takut dengan kita, tapi kita nak bagi mereka hormat dengan kita. Dapat tak kata tadi, mendidik anak-anak bukan saja pakai duit. Kalau nak bagi orang takut, modal dia ialah kekerasan, kebengisan, mungkin pakai duit juga. Tetapi untuk bagi anak kita hormat kita, keturunan kita hormat kita, kita memerlukan muru'ah, maruah. Macam mana nak bagi keturunan kita hormat kita? Subhanallah. Kita pernah mendengar dulu ikhwan satu nasihat yang diberikan oleh Pak Hasan. Pak Hasan bagi nasihat kepada anak dia, dan Pak Hasan dalam nasihat itu dia tampak anak dia, dia tampak muka anak dia. Lepas tu anak dia jawab pada dia, anak dia kata, kalau dulu ayah buat lagu ni pada Ghazali, mungkin Ghazali tak jadi macam ni. Ketika itu anak dia hilang hormat pada dia. Ya. Selama ni anak dia duduk dengan dia itu bukan kerana hormat, tidak. Anak dia takut, dia kata, takut saat ni ayah keluar daripada rumah, ayah terentak hati ke. Rupanya tidak hormat. Ini satu masalah, satu musibah kepada sebuah kehidupan yang bernama dua wali keramat, ibu dan bapa. Ibu bapa ini dalam lagu yang didendangkan oleh Sudirman Haji Asyad, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dia kata ibu dan ayah ini adalah wali keramat. Apabila wali tidak dihormati, bermakna hilanglah keramat dia. Subhanallah ikhwan, dunia pendidikan ini sangat luar biasa. Saya ingin berkongsi dengan antum sekalian satu perkataan yang disebut oleh para murabbi. Cuba antum kalau boleh hafal perkataan ini. Dan perkataan ini juga pernah disebut oleh imam-imam kita, ulama-ulama mazhab kita. Apa mereka sebut? Mereka kata siyasatun nas
asyaddu min siyasati dawabi. Subhanallah. Kalau kita terjemah dalam literal bahasa, siyasatun nas, kita mengatur manusia, mengurus manusia. Siasah bermakna manage manusia, nak atur hidup manusia, nak tarbiyah manusia. Asyaddu min siyasati dawab, lebih teruk, lebih payah daripada kita nak mendidik binatang. Subhanallah ikhwan. Saya pun tidak tahu macam mana kalimah ini boleh diungkap oleh para pendidik zaman dulu. Apa yang mereka alami, kesukaran apakah yang mereka alami. Betul ikhwan, nak mendidik anak-anak yang pelan besar, ini adalah sesuatu yang agak sukar. Dia sangat ada, kita kata apa, dia sangat ada challenging. Dia ada apa itu, dia ada suatu apa, challenge kita dengan diri kita, kita dengan orang. Teringat dalam dunia pendidikan, dalam dunia kerohanian, disebut apa dia? Disebut dalam dunia kerohanian, al-mu'min baina khamsin syada'id. Ada pihak mengingat, mereka ingat ini hadis, tapi ini bukan hadis. Sekurang-kurangnya ini disandarkan daripada Abu Bakar bin Bilal. Dia kata dia ada mendengar daripada perkataan Anas bin Malik. Sebab ini adalah mauquf, bukannya marfu' kepada Nabi. Dia kata orang beriman itu dia sentiasa berada di atas 5 kesusahan, 5 keadaan yang menyusahkan dia. Atau 5 kekhawatiran pun boleh, 5 kepayahan boleh, 5 keperitan pun boleh, kegelisahan pun boleh. Apa dia ikhwan? Dia kata yang pertama, mu'min yahsuduhu. Pertama, di kalangan orang beriman yang sentiasa terkena penyakit dan cubaan hasad dengki. Al-Quran memperuntukkan doa kepada kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Daripada surah Al-Hasyr. Ini sebesar-besar doa daripada kalam Rabbunallah. Allah ajak kita doa supaya kita melatih diri kita minta doa pada orang beriman lain, dan minta dalam hati kita tak ada penyakit dengki, dendam, marah kepada orang beriman. Kenapa ikhwan? Kerana dalam hidup mukmin juga akan bermasalah dengan mukmin. Apabila dendam, tak puas hati, marah, kita tahulah apa makna dengki. Hasad bermakna melihat nikmat yang sampai pada orang lain tak sampai pada dia, dia rasa tak tentram. Yang peliknya dengki ni, dia mengharapkan nikmat itu hilang daripada orang tu tanpa pun dia mengharap nikmat tu mai kat dia. Ini pelik. Ini sangat parah. Maka orang mukmin akan hidup di tengah-tengah orang mukmin dengan perkara ini. Kalau dengki itu datang ikhwan, dia tak sudah di situ. Dia akan melahirkan banyak lagi mafsadah, kerosakan demi kerosakan. Satu. Yang kedua, kesukaran hidup kita di mana? Wa munafiqin yabghudu. Orang Islam juga, tapi dia munafik yang sentiasa benci dengan kita. Yang ketiga yang mana ikhwan? Yang ketiga, wal kafir yuqatilu. Orang kafir yang sentiasa memikirkan kehancuran kita. Yang keempat, wasyaitanin yudillu. Syaitan yang sentiasa memerangkap kita untuk menyesatkan kita. Dan yang akhirnya ikhwan, ini masalah dia, wa nafsin tunaza'u. Kita bertarung dengan diri kita untuk mendapat mardatillah. 5 keadaan ini hari-hari kita jumpa. 5 perkara ini mengganggu emosi kita, fikiran kita, hati budi kita, menjejaskan akhlak kita. Apa dia? Pertama, kita berhadapan dengan saudara kita Islam, mukmin, semayang menghadap kiblat, ambil wuduk macam kita, tutup aurat, tapi tak lepas daripada hasad dengki. Kita berhadapan dengan orang Islam juga yang lebih parah daripada itu. Bukan saja hasad dengki, dalam diri dia ada penyakit nifaq. Lagi dahsyat.
Tak sudah cakap tu, kita sentiasa melihat karenah orang-orang kafir yang selalu mencari jalan menghancurkan kita. Ekonomi kita, peradaban kita, kuasa kita, kesatuan kita, macam-macam. Kita sentiasa berhadapan setiap hari daripada bangkit tidur. Bukan kata kita bangkit tidur, kita tidur bangkit tidur. Dalam mimpi pun syaitan menyesatkan kita. Kalau hal bangkit tidur ni lain bab lah. Dalam mimpi dia masuk menyesatkan kita. Ya subhanallah. Dia boleh masuk dalam mimpi, dia mengaku Rasulullah, dia mengaku Nabi, bahkan dia boleh mengaku Tuhan. Dia boleh menjelma macam malaikat. Subhanallah. 4 tadi di atas ikhwan mungkin kita berjaya hadapi. Tapi yang kelima ni kita mungkin tewas. Apa dia? Dengan diri kita sendiri. Kita yang kena atok diri kita. Jangan marah menguasai kita. Sombong menguasai kita. Ujub menguasai kita. Takabur menguasai kita. Kita yang urus. Jangan sampai berlaku al-baghyu. Kerana sombong, kerana ujub, takabur, kita langgak hak orang. Kita yang manage diri kita. Yang ni yang paling susah. Orang boleh dengki dengan kita. Mukmin boleh benci dengan kita. Munafik boleh benci dengan kita. Kafir boleh merancang hancur kita. Syaitan boleh mengganggu kita. Maka kekalahan kita, kejayaan kita, dia bergantung pada diri kita sendiri. Subhanallah ikhwan. Allah menurunkan kepada kita agama yang paling nikmat, agama yang paling besar, paling hak, paling benar. Agama ini ada 2 muatan besar. Satu dipanggil Al-Huda, satu dipanggil Dinil Haq. Ini muatan dia. Dalam ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Dan ada ayat walau karihal musyrikun. Apa muatan dia? Allah kata Allah lah yang telah mengutuskan rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, wa dinil haq, dan membawa agama yang benar. Ulama tafsir kita kata, apa makna al-huda? Al-huda bermakna ilmu, al-ilmu, yang membawa kita kepada kebaikan dan kebajikan. Itu al-huda. Apa makna dinil haq? Dinil haq bermakna agama yang syarat dengan amal saleh. Kerana kalau merujuk pada dinul batil, kenapa dikatakan dinul batil? Kerana amalan-amalan mereka kesemuanya rosak, bukan saleh. Islam dikatakan dinul haq kerana berisi dengan muatan syarat dengan amal saleh. Nah, kita lah yang bertarung ikhwan. Kita yang bertarung, wa nafsu tunaza'u, kita yang berjuang dengan diri kita untuk masuk di dalam al-huda dan masuk di dalam dinil haq, dalam ilmu dan masuk di dalam amal saleh. Subhanallah ikhwan. Kesemua ini menjadi cabaran dalam hidup kita untuk kita mencapai suatu keadaan, kita kata zuriat kita terjaga, keturunan kita terjaga, anak pinak kita terjaga, keturunan kita terjaga. Dan ini membimbangkan ikhwan. Bukan kata kita, sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Dalam surah Ibrahim Allah rakamkan sebesar-besar doa. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim kata, Tuhan jadikanlah aku orang yang sembahyang dan zuriat aku. Tuhan terimalah doa ini. Subhanallah ikhwan. Kerana itu anak-anak Nabi Ibrahim sangat menghormati Nabi Ibrahim. Tidak jatuh mata di mata anak-anak maruah seorang bapa. Inilah ikhwan, bila bapa dan ibu boleh mendidik anak-anak, ini adalah satu penghormatan yang besar. Dan saya cuba nak membawa pertemuan kita pada waktu ini untuk mengambil siri pertama itu yang kita bincang tentang ma'rifatullah ataupun ma'rifatul Rabb. Ini adalah bahagian terakhir untuk ma'rifatul Rabb. Selepas ni kita ada ma'rifatul Nabi dan ma'rifatul Din. Mengenal Nabi dan mengenal agama. Di sini ikhwan,
kita kena ingat satu dua perkara yang agak penting dalam siri pendidikan ini apa dia ikhwan, bahawa kita nak kena bawa anak-anak kita kenal beberapa perkara yang penting tentang Allah Ta'ala yang telah kita bincangkan dahulu itu, iaitu apakah perkara yang mesti kita bagi tahu pada anak-anak kita ikhwan, bahawa Allah, saya fikir kita telah cerita apa makna Allah, apa makna Rabb, dan apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim dalam pertemuan kita yang lepas. Kesemua ini ikhwan, kita nak bagi tahu pada anak-anak kita bahawa Allah Ta'ala itu urusan antara anak kita, urusan roh kita dan jasad kita, kesemuanya kena tuju pada Allah. Sebab dia adalah makluh kita, dia adalah ilah kita, dia tempat kita berta'abud. Apa makna makluh? Tempat kita sembah, dia yang kita sembah, dialah yang layak kita menyerahkan diri, dengan erti kata beribadat dengan ibadat yang benar. Kenapa dia disembah? Telah ada perbahasan yang silam. Kerana dia khalik kita, dia malik kita, dia mudabbir kita, dia sayyid kita, dia razak kita. Dia adalah Rabb kita, dan kita kena istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami Allah, pencipta kami, yang akhirnya sampai kami sujud dan sembah pada dia, Allah, summa istaqamu, dan mereka lurus, mereka istiqamah, barulah mereka akan lihat karamah-karamah dalam jiwa mereka. Jadi untuk istiqamah ini ikhwan, kita perlu bagi tahu pada anak kita bahawa tempat dia berdoa, ini urusan hati. Dia berdoa, tempat dia takut, tempat dia mengharap, tempat dia bertawakal. Tempat apa ikhwan? Tempat dia tempat untuk dia merasakan cemas, merasa terancam. Tempat untuk dia khusyuk, tempat untuk dia kembali, dia memohon pertolongan, memohon sesuatu yang baik, memohon perlindungan. Tempat untuk dia ingat nawaitu yang baik-baik, nak menyembelih sesuatu kah, nak nazar sesuatu kah, kesemua itu dia hanya layak serah pada Allah dan tak boleh pada benda lain. Tak boleh sekali-kali. Kenapa ikhwan? Kita kena bagi tahu kepada anak kita bahawa dalam surah Jin ayat 18 Allah menegaskan benda ni. Allah kata wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah kata sesungguhnya masjid-masjid itu bagi Allah. Apa makna masjid? Makanu sujud, tempat kita beribadat. Kesemuanya itu bagi Allah. Beribadat kita kesemuanya bagi Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, dan jangan kamu seru selain Allah bersama Allah. Allah tak suka. Kenapa Tuhan tak suka? Kerana dia berhak untuk tidak suka. Kenapa dia berhak untuk tidak suka? Kerana dia khalik kita, dia pencipta kita. Maka bila kita minta anak kita melakukan ibadah, kita kena masukkan pengetahuan pada anak kita dua benda. Ada dua muatan yang kita kena masukkan secara mantap pada pemikiran anak kita. Yang pertama, hanya Allah sahaja yang layak diibadahi. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak diibadahi. Allah sahajalah sesembahan yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar. Itu yang pertama. Itu la ilaha illallah. Yang kedua, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, kita tidak boleh menyekutukan Allah. Ini bahagian kedua. Sebab Allah tak benarkan kita melakukan sekutu pada Allah. Tak boleh sekali-kali. Tak boleh. Allah tak benarkan. Ini Allah sebut pada ayat 162 dan 163 daripada surah Al-An'am. Allah sebut. Allah katakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah sebut, tengok konsep dia. Allah kata, katakanlah Muhammad, sejak Nabi yang pertama lagi, Rasul yang pertama lagi, Nuh, sebut benda ni, katakanlah, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku, wa nusuki, ibadat-ibadat lain selain pada sembahyang haji ke, umrah ke, nazar ke, sembelihan ke, wa mahyaya wa mamati, hidup aku dan mati aku. Bacaan dia wa mahyaya wa mamati, wa mahyaya wa mamati. Bacaan dia dengan taukid. Sesungguhnya hidup aku ni, mati aku ni, lillahi rabbil alamin, kesemuanya untuk Allah. La syarika lahu, sekali-kali tidak akan ada sekutu bagi Allah. Kenapa? Wa bidzalika umirtu, kerana demikian itulah aku telah diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan dalam hal ini aku akan jadi orang yang pertama menyerah diri kepada Allah. Aku akan buktikan dalam hidup aku tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi rukun dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala itu ialah yang pertama, Allah Ta'ala itu adalah sesembahan yang layak disembah. Tidak ada sesembahan yang layak disembah melainkan hanya Allah. Tidak ada sesembahan yang layak diibadahi dengan ibadah yang benar melainkan hanya pada Allah. Yang kedua, ketika melakukan ibadah kepada Allah, tidak boleh melakukan syirik pada Allah. Tak boleh. Allah tak terima. Ini perkara yang kita kena masukkan dalam fikiran anak kita, dalam muatan pemikiran dia, dalam hati dia, dalam emosi dia, supaya dia tahu kenapa dia tidak boleh berkongsi doa Allah dan tempat lain. Kenapa doa dia mesti minta hanya pada Allah. Dia kena tahu ini kaedah dia. Kenapa doa dikatakan ibadat. Ada satu riwayat yang daif menjelaskan, riwayat ni daif, tapi dia punya perkataan itu baik, tapi dia daif, tak dapat dijadikan hujah. Iaitu doa yang hadis yang menyatakan bahawa ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah otak ibadat. Mukh dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada makna inti yang duduk dalam tu. Macam kita ada tulang, bila kata mukh tu, benda yang duduk ada dalam tulang tu. Bila kata ibadat, bila kata otak, kepala kita ada otak. Yang dalam otak tu dipanggil mukh. Ad-du'a mukhul ibadah. Jadi siapa-siapa yang mengaku dia beribadat pada Allah tapi dia tak pernah berdoa, maka hilanglah inti ibadat. Kenapa ikhwan? Apa makna doa? Doa bermakna menyeru, meminta. Permintaan ada berapa jenis ikhwan? Ada yang disebut permintaan disebut dengan perkataan isti'azah, istighasah. Ada disebut dengan kita minta pada Allah dalam bentuk isti'azah, perlindungan, minta Allah lindung kita. Istighasah, minta Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada sesuatu yang berat. Dan ada isti'anah, meminta Allah tolong kita dalam menunaikan satu-satu hajat. Kesemua ni adalah milik Allah. Kita tak boleh pergi kepada orang, kepada binatang, kepada jin, kepada objek-objek tertentu. Tak boleh. Kalau kita pergi pada tempat lain bermakna mukh hilang. Bermakna ada otak tapi kosong. Ada ibadah tapi kosong. Kalau teori moden ni saya nak kata apa? Dia macam kelongsong. Tak ada muatan. Tulang ada. Tulang memang tulang. Tapi dalam tulang tu ada apa? Yang kalau kita dapat tulang kambing tu, kita bersetera. Som-som dalam tu kan. Apa kegunaan som-som tu? Sebab kalau som-som tu tak ada, tulang tak boleh stand. Apa sebab tu kita kan, bila mai tua tulang kita, lutut sakit, dia masalah bukan masalah tulang tu, dalam tulang tu. Sekarang kalau kita meminta selain daripada Allah, mukh tu tak ada.
Bermakna yang kita minta tu dia jadi benda lara, benda kosong, benda tak ada manfaat. Kenapa? Kerana tempat kita nak isi permintaan itu hanya kepada Allah. Bila kita minta kepada Allah, bermakna barulah muatan ibadat itu penuh dengan syarat dia. Maka Nabi menyebut dalam hadis yang sahih daripada Abi Daud, Nabi kata ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan dalam riwayat yang dhaif itu menyatakan bahawa ad-du'a mukhul ibadah. Sebab doa itu adalah hakikat. Kita faham tak faham maksud ibadah dan maksud kata dia adalah khalik kita, dia adalah malik kita. Kita semayang ikhwan, kita semayang menghadap, kita takbir Allahu Akbar dengan kita tahu falsafah semayang. Kenapa kita angkat tangan surrender, buka dada kita tunjuk ke Tuhan. Tuhan, hang tahu zahir dan batin aku, hati perut aku ni semua hang tahu Tuhan. Aku angkat tangan, aku tak tutup Tuhan. Aku sebut Allahu Akbar. Alif dibaca dengan baris atas, akbar paling besar. Allah yang paling besar, paling gerun. Lepas tu Allah tak tangan atas dada. Aku tutup balik ya Allah. Aku malu menghadap engkau dengan tunjuk jahatnya hati aku. Aku tutup ya Allah, tapi kau tahu hati aku. Habis kita semayang semua sami Allahu liman hamidah, beritahu Allah yang mendengar orang puji dia. Tapi bila dalam bab berdoa, kita doa dekat Allah sikit, dekat kubur sikit, ibadat kita hilang mukh. Bila hilang mukh ikhwan, lihatlah tulang binatang duduk tepi jalan. Siapa nak pergi hisap dengan straw? Tak ada nilai. Walaupun tulang lah, tapi tak ada nilai. Ya subhanallah ikhwan. Jadi kenapa anak kita tak boleh pakai tangkai? Kenapa anak kita tak boleh pergi jumpa dukun dan bomoh? Kerana dia akan hilang mukh, pengisian roh kita tu. Roh kita dikotori dengan benda lain. Benda tu patut berurusan dengan Tuhan, tiba-tiba berurusan dengan benda yang lain, hilang dia. Bila hilang dia, nilai kita, maruah kita jatuh ikhwan. Apa kita jadi? Ulaika kal an'am balhum adallu. Seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Kenapa? Kerana kita ada petunjuk, kita tinggalkan petunjuk. Kerana mereka itu adalah orang-orang yang sangat lalai dengan petunjuk ilahi. Ini yang kita perlu bagi tahu pada anak kita ikhwan, perlu sampaikan pada anak kita dengan pengisian seperti ini. Bahawa anak kita kena tahu secara hakiki ikhwan, bahawa peribadahan dia kepada Allah Ta'ala itu bermuatankan sesuatu yang kukuh, ketauhidan dia kepada Allah. Pasal itu daripada awal siri 1 sampailah siri yang sebelum ni, berapa siri dah, kita menjelaskan disiplin-disiplin dia dulu. 6, ni yang ke-7. Saya terangkan disiplin-disiplin yang ada di dalam pendidikan tarbiyah, yang perlu kita sebagai mak bapak renungi, faham muatan ini, kemudian kita mengolah bahasa kita sendiri supaya anak kita sampai kepada kita punya bawa'is. Apa dia bawa'is? Kita punya tujuan kita. Tujuan kita belajar ni semua, apa yang kita nak anak kita faham. Kita nak anak kita faham benda ni ikhwan. Kerana pendidik menyebut kepada kita ikhwan, apa mereka sebut, yang kita duk belajar ni, mengenal Allah, awwaluddin ma'rifatullah, ma'rifatur Rabb. Ini apa dia ikhwan? Ini daripada dikatakan sebagai salah satu daripada dikata sebagai apa ini? Ini salah satu dikatakan sebagai unwanus sa'adah. Unwanus sa'adah. Apa dia? Satu daripada cabang untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Bermakna dia ada lagi cabang-cabang lain. Apa cabang lain dia lagi tadi? Ma'rifatun Nabi, ma'rifatud din. Kita bila kumpul benda tu, dia menjadi cabangnya lengkap untuk mendapat as-sa'adah, ketenteraman hati, kebahagiaan, kesempurnaan hidup dunia dan akhirat. Yang ni yang pertama. Kalau kita ada yang ni, lagi 2 tak ada, tak akan dapat sa'adahnya hakiki.
kita tak akan rasa cukup barakah hidup. Kita tak akan rasa sempurna rahmat dalam hidup kita ni, ikhwan. Jadi ini perkara yang kita nak kena sampaikan pada anak-anak kita, ikhwan. Supaya anak-anak kita tahu, ikhwan, bahawa ketika mereka meminta pada Allah, bergantung diri pada Allah, gantung harap pada Allah, mereka semayang, mereka puasa, mereka tak boleh menyekutukan Allah dengan benda yang lain. Tak boleh sekali-kali. Kenapa, ikhwan? Kerana kita kena bagi tahu pada anak kita kaedah-kaedah yang ada daripada tauhid ni, ikhwan. Apakah benda penting kita kena tahu? Takat siri yang saya nak tutup ini berkenaan dengan yang pertama ini, ma'rifatul Rabb. Setelah kita bincang panjang, kita kata tak boleh mensyirikkan Allah, jangan menduakan Allah, mesti bawa hati dan roh kita pada Allah, jasad kita bertemu Allah. Tengok bila kita semayang, kita ambil ayat semayang secara analogi secara teori apa itu kita panggil secara analogi, teori apa itu kita panggil pemikiran ini, apa itu, apakah dia punya analogi dia. Sebagai contoh begini, satu orang bangkit tidur, dia mandi, cuci daripada rambut sampai kaki, sabun semua selesai. Sabun apa? Kuci-kuci. Sabun tu wangi. Ustaz Nan kata kuci-kuci. Tak apalah sabun apa pun, kuci-kuci ke, tutuhlah sabun apa pun. Kami zaman dulu cat kapak lah. Cat kapak tu lah basuh baju, cat kapak warna kuning sikit basuh pinggan. Cat kapak tu lah sentai badan. Kadang-kadang gasuk dengan apa? Kulit nyok. Kulit nyok, sabuk nyok. Tempel, katok-katok. Tu lah bagi tengah belakang. Kemudian sabuk labu. Baik. Bila satu orang tu dah bersih gosok gigi, dia terus pergi semayang takbir Allahu Akbar. Tak perlu ambil wudu. Pasal apa? Pasal secara teorinya, analogi dia bersih. Dia bersih dah. Gigi bersih, badan bersih, najis tak ada. Tapi tak boleh. Satu orang pula, dia bangkit pagi, dia tak mandi. Kuci-kuci pun tak ada. Ambil wudu lah. Gosok gigi, ambil wudu. Dia ni tak boleh semayang, dia ni boleh semayang. Apakah suatu analogi di situ? Analogi secara psikologi. Apa ada di situ? At-taharah. Apa makna taharah? Kesucian ruh. Tak ada. Kesucian roh ini hanya dapat kita teroka dimensi dunia dia dengan kita lalu di atas jalan Tuhan sahaja. Wahai orang yang beriman, bila kamu bangkit untuk sembahyang, basuhlah muka kamu, basuhlah tangan kamu, sapulah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu. Ya, Allah tak ajak mandi. Pergi dengan itu menghadap Tuhan. Kenapa, ikhwan? Bila ruh kita bersih, jasad kita bersih, dengan basuh muka jasad kita bersih. Bila jasad kita bersih, ruh kita bersih. Maka gabungan ruh bersih, jasad bersih, baru kita boleh masuk dalam gerbang ubudiyah kita kepada Allah, penghambaan diri pada Allah. Kenapa satu orang bila tak ada wudu, dia tak boleh masuk dalam dunia ibadat? Dia takbirlah 10 kali pun, dia bagilah salam, dia tetap dia anggap tak semayang. Dia kata saya baca Fatihah, saya baca tahiyat, semua lengkap pun tak ada wudu, tak ada semayang. Kalau ini kita dapat faham, cuba dengar apa yang saya nak kata. Dalam dunia pendidikan, apa yang para ulama kita sebut dengan kita, ikhwan, dalam dunia pendidikan, begini mereka ucap. Mereka kata, la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid, kama anna salata la tusamma salatun illa ma'at taharah. Fa iza dakhala syirk fil ibadati fasadat
kal hadath iza dakhala fit taharah. Subhanallah, ikhwan. Apa mereka kata? Mereka kata tidak, sesungguhnya ibadat tidak dinamakan ibadat melainkan beserta dengan tauhid. Muatan ibadat itu mesti ada tauhid. Tauhid ni apa? Pengesaan kita kepada Allah, kita mengenal Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak melakukan sekutu baginya, dan cara ibadah kita kepada Allah itu betul. Ibadah tidak dinamakan ibadah. Beri perhatian pada perkataan ini. Ibadah tidak dinamakan ibadah melainkan bersama tauhid. Seperti mana dikatakan kepada kita, salat tidak dinamakan salat melainkan dengan taharah. Dengan pembersihan wuduk. Ya. Tanpa wuduk, salat tak dapat nama. Dia tak ambil wuduk, dia mandi macam tadi, dia pergi takbir. Hang takbir, walaupun takbir itu masuk solat, hang tak akan dapat nama solat. Kerana solat tidak dinamakan solat melainkan dengan at-taharah. Kata di sini, apa dia kata? Fa iza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Apabila sebesar zarah ke apakah syirik itu masuk dalam ibadat, maka rosak ibadat. Seperti mana apabila kal hadath idza dakhala fi taharah, kita dah ambil wuduk, tiba-tiba datang hadas, pembatal kepada wuduk, pembatal kepada taharah, maka batal taharah. Dah ambil wuduk semua cantik elok, tiba-tiba terbuang angin, maka batal lah taharah. Apabila syirik masuk sikit, jangan tengok besarnya, jangan tengok jenihnya, jangan tengok dia kecil ke besar, janji nama dia syirik, masuk aja syirik, batal ibadat, batal tauhid. Kerana itu kaedah besar ini ada, anak-anak kita kena tahu kenapa dia kena membawa roh dan jasad dia bertemu Allah. Dan saya menyatakan ikhwan, sebesar-besar pendidikan ini dibawa oleh dua wali keramat yang bernama ibu dan bapa. Inilah maruah kita, ikhwan. Inilah maruah kita. Kita banyak memberi kepada perkara-perkara yang anak kita respect dengan kita. Anak kita respect lah kita sebagai mak dan bapa. Tapi jarang kita bawa pendidikan semurni ini, ikhwan, kepada anak kita supaya bertambah maruah kita di depan mata anak kita, terutama di akhirat esok. Kita yang kenalkan anak kita kepada Rabbul Alamin. Kita yang kenalkan. Karena itu ikhwan, daripada awal kita belajar sampailah kita ke sini, sampailah kita kepada tahap ini, apa yang kita nak kena tahu ikhwan sebagai pengikat pelajaran kita ini, bahawa kesemua pelajaran kita berkenaan dengan Tuhan kepada anak-anak kita, mesti kita balik kepada tunjang yang kita ambil daripada teks kita ini. Yang kita ambil pada teks kita ini, yang kita ambil pada muka surat yang ketiga daripada teks kita Hidayatus Subyan ini. Apa dia? Kita bercakap aja pasal Allah. Kita bercakap aja pasal Allah, zat dia, kita bercakap pasal sifat dia, pasal fi'il dia, balik tunjang dia. Apa dia kata? Al-jazmu al-mutabiqu lil haqqi an dalilin. Kita nak membentuk al-jazmu, apa dia? Kekukuhan, keyakinan anak pada Tuhan. Itu kita punya bawa'ith, hadaf kita, objektif kita. Kita bawa dalil Quran, bawa dalil sunnah. Untuk apa? Untuk anak kita ada al-jazam, tertambat hati dia, kukuh hati dia. Dia tahu kata dia kena beribadah hanya pada Allah. Dalam peribadahan itu dia tidak boleh melakukan syirik pada Allah. Dia tak boleh kongsi doa pada orang lain. Semua tu dia kena tahu. Dan untuk dapat pengukuhan hati ini, al-mutabiqu lil haqq, pendidikan kita itu dia kena at par dengan kebenaran. Dia kena synchronize dengan kebenaran. Dan nak dapat kebenaran itu macam mana? An dalilin. Kita tak boleh beraba-raba mimpi, tak boleh. Dia kena dalil. Dan dalil kita tahu daripada Quran dan daripada
as-sunnah, terutama dalam akidah. Karena itu ikhwan, kita tak boleh ajak tentang Tuhan pada anak kita benda tak ada dalil, kerana dia tidak akan synchronize antara fikiran dia dengan kedudukan Tuhan yang sebenar. Dia tak boleh synchronize. Pasal Tuhan, kita nak rujuk di mana? Kita merujuk dengan Tuhan. Pasal itu Quran dikata kalamullah, perkataan Allah, rujuk di situ. Pasal itu Muhammad dikatakan Rasulullah, utusan Allah, rujuk dengan utusan Allah. Lain tak boleh rujuk, ikhwan. Kalau kita rujuk juga, dia tidak synchronize, maka dia akan tahu pasal Tuhan tidak seperti keadaan Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka tak capailah al-jazmu itu, ketetapan hati. Dan kalau dia tetap juga hati dia, ikhwan, apa akan terjadi? Dia tetap di atas benda batil, bukan benda hak. Ini satu malapetaka, ikhwan. Ini satu masalah yang paling besar, ikhwan. Karena itu, ikhwan, ingin saya katakan, apa kalau boleh saya sebut satu perkataan yang kita dalam dunia pendidikan ini disebut apa dia, ikhwan? Disebut dengan perkataan di sini. Tadi saya duk tengok, iaitu apa dia, ikhwan? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Taala memberi kepada kita ini, ikhwan. Dalam dunia pendidikan ini diguna perkataan la'alallahu an yukhallisuna min hadhihi syubkah wa hiya asyirku. Apa dia? Kita memohon, setelah kita faham pendidikan ini, kita memohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala yukhallisuna, Allah menyelamatkan kita, Allah bagi kepada kita kemurnian tauhid, dan menyelamatkan kita daripada apa, ikhwan? Menyelamatkan kita daripada syubkah. Apa dia? Suatu jaring perangkap yang tidak seperti perangkap, tapi dia perangkap. Bila orang tengok dia, orang tak kata dia perangkap, tapi bila kita masuk, pap, kena perangkap. Kalau perangkap main dalam rupa perangkap, saya fikir rusa tak kena perangkap. Tapi kerana perangkap itu diambil daun-daun, diletak atas dia, so rusa tak perasan perangkap. Kerana kita tak teliti, kita tak mengaji tauhid, kita tak sangka kata itu adalah perkara yang membawa kepada tidak murninya hubungan kita dengan Tuhan. Kita pakai tangkai, tapi kita duk kata di mulut kita khetiang, tapi rupanya itu satu daripada syubkah, satu jaring. Itu kalau kampung kan, orang tua naik jaring di atas burung. Biasa burung nak kena waktu maghrib lah. Pasal apa? Mata dia dah tak cantik, warna jaring tu pula dia nak main sama dengan warna alam, tak pula di atas. Burung tak sangka, mata dia tak nampak perangkap, dia terbang, dia lekat. Kita duk rasa benda tu tak ada masalah pada roh dan jasad kita di akhirat. Tengok-tengok dia bermasalah. Kenapa, ikhwan? Kerana tunjang peribadahan itu hanya Allah sahaja layak diibadahi dengan ibadah yang benar. Kedua, semasa kita melakukan ibadah pada Allah, tak boleh syirik pada Allah. Dan ketiga, apa dia? Kena pastikan ibadah yang kita lakukan kepada Allah, ibadah selayaknya dan sebenarnya. Nanti ada masalah pula, ramai orang beribadah pada Allah tapi dia reka pula cara. Bermakna cara ibadah tu tak sebenar, cara ibadah tu tak betul pula. Kerana itu, ikhwan, ini adalah perkara yang sangat tunjang, perkara yang sangat asas, yang kita mesti bagi tahu pada anak-anak kita betapa di sini ada suatu syubkah yang sangat menakutkan. Dan ini juga kita kata apa, ikhwan? Ini juga kita kata, ini daripada anna ahamma alaina ma'rifatu zalik. Inilah suatu benda yang sangat mustahak kita tahu urusan ini, supaya anak kita ada pegangan yang kukuh, supaya anak kita ada suatu kemantapan hati yang sangat dahsyat. Dan satu lagi, ikhwan, di atas manhaj yang mulia ini, saya ingin katakan sepatah, ikhwan,
iaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, ikhwan, pada ayat ke-65 daripada surah Maryam. Bila anak-anak kita dapat terima pendidikan ini dan mereka ada suatu, kita kata apa, suatu imbal balik, kita boleh menyampai, mereka boleh bertanya, kita boleh menjawab, so mereka faham. Kalau tak faham secara dalam pun asasnya mereka faham. 65 daripada Maryam kata, Allah berfirman dalam 65 surah Maryam, Allah katakan, Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ini dahsyat. Bila kita dah dapat suatu jazam, keyakinan yang mantap, kekukuhan yang tak berubah dalam hati, kita dah kenal dah Allah dengan dalil-dalilnya, hilang kesamaran, kasyfus syubhat, terangkat segala kesamaran. Ayat ni Allah kata Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah kata dialah pencipta kepada langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah kata fa'budhu, maka sembahlah hanya pada dia. Fa'budhu ni maksud dia apa, ikhwan? Yang Yasin 60 beritahu pada kita, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Beribadahlah kamu hanya kepada aku, inilah satu-satunya jalan yang lurus. Allahu akbar, ikhwan. Kita berdoa hanya pada Allah, bergantung pada Allah, tawakal. Allah kata itulah satu-satu jalan yang lurus. So kalau kita berdoa lain daripada Allah, itu jalan apa, ikhwan? Kalau mustaqim dikatakan lurus, hanya menuju pada Allah, yang ni ghairu mustaqim, yang tak lurus. Kenapa nak pilih yang tak lurus? Allah kata fa'budhu, maka hanya kepada Allah lah kamu semua ibadah, dengan ibadah yang benar, jangan bagi ada syirik. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan kamu semua sembahlah aku, ibadah hanya pada aku seorang. Hadza siratum mustaqim, inilah satu-satunya jalan yang lurus. Maryam 65 kata apa? Wastabir li'ibadati. Bila kamu dah tahu makna ibadat, kamu nak menjalankan ibadat, surah Maryam kata wastabir, hendaklah kamu teguhkan hati kamu, tambahkan kesabaran kamu. Kamu dah sabar, tambahkan kesabaran kamu di atas ibadah kamu pada aku. Kerana ingat balik 5 musuh tadi, dia tak akan benarkan kita kukuh hati dengan Tuhan. Siapa dia? Mukmin juga tapi yang ada hasad dengki. Dia akan kacau kita sampai iman kita terganggu, ibadat kita terganggu. Munafik tadi, kafir tadi, syaitan pula. Dan akhirnya bila semua ini menjalankan operasi mereka pada kita, yang terganggu adalah diri kita sendiri. Maka Allah kata wastabir li'ibadati. Apa dengan makna apa? Kukuhkan hati kamu, tambahkan kesabaran kamu, mantapkan kesabaran kamu pada aku, dan kamu tidak akan dapati selain daripada aku yang memiliki nama-nama seperti aku. Allah akan bantu kita, tolong kita. Dia Nasir, dia Hafiz, dia Qadir, dia yang berkuasa, dia yang memelihara, dia yang menolong kita. Kita akan dapati kesemuanya itu ada pada Allah kepada kita nanti, ikhwan. Ikhwan, ini di antara kita katakan apa dia? Di antara perkara yang kita kena isi dengan muatan yang besar ini, ikhwan, membawa anak kita meneroka dunia awwaluddin ma'rifatullah ini, ikhwan. Kita tidak boleh dalam keadaan kosong. Kita tak boleh biar anak kita kosong, ya ikhwan. Biar anak kita meningkat besar dengan apa? Dengan mengetahui apa yang patut dia ketahui. Dia membesar, fikiran dia matang, berlaku mumayyiz, berlaku baligh, berlaku akil pada hidup dia, dan agama itu masuk daripada masa ke semasa. InsyaAllah, ikhwan, kalau Allah memberi kepada kita umur yang panjang, kita akan masuk bahagian kedua pula, ikhwan. Bahagian kedua
daripada tarbiyah ini ialah ikhwan, dikatakan bahagian yang kedua, ma'rifatud dinul Islam bi'adillati, iaitu kita sebagai mak bapak kena terangkan kepada anak kita apa itu Islam. Bila kita masuk bab ni ikhwan, kita akan tengok cara kita kenal Allah yang kita dah belajar ni dengan mengenal agama dia sangat sinkronis. Nama agama Islam tu dengan cara peribadahan kepada Allah dia masuk cantik, tak ada cacat celah. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah, cantik dia masuk. Dengan Islam tu, nama Islam, dengan konsep tauhid yang ada, tak boleh beribadah melainkan hanya pada Allah, tak boleh menggantung diri melainkan hanya kepada Allah, tak boleh meminta, merayu, tak boleh kita pergi ke kubur minta bantuan melainkan hanya kepada Allah. Dia masuk benda-benda ni semua dengan makna Islam tu. Oh, sangat dahsyat ikhwan. Dan ini menjadi suatu tanggungjawab, mas'uliyah, responsibility kita sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak kita. Saya fikir tak mestilah kita cakap dengan anak kita macam perkataan-perkataan saya pakai, tapi bila kita dah tahu, kita cipta bahasa kita, perkataan kita dengan muatan kepahaman kita supaya anak-anak kita dapat ini ikhwan sebagai satu urusan yang besar. Saya ingin berkongsi dengan para murabbi dan para pendidik perkataan yang disebut oleh imam kita, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau boleh saya kongsilah dua perkataan dia. Yang pertama dia kata apa? Dia kata naduru ma'al kitabi wa sunnati haitsu dara. Dia kata kita ni bergeraklah, berputarlah kita, bergeraklah kita dengan Quran dan sunnah di mana saja Quran dan sunnah bergerak. Tengok, di mana ada Quran, bergeraklah kita ke situ. Artinya ikhwan, pendidikan yang kita beri pada anak-anak kita ini bukan kerana perubahan dunia, tidak, kerana Quran dan sunnah. Ambil naduru ma'al kitab wa sunnah, berputarlah kita dengan putaran Quran dan sunnah haitsu dara, di mana saya Quran itu berputar, di mana saya Quran itu pergi berada. Ya, kalau dalam dunia moden ni orang kata kuno sangatlah didik anak lagu ni, kuno lah kerana di situ ada Quran dan sunnah. Atau pelik sungguh lah, pelik naduru, kita berputar, kita bergerak ma'al kitab wa sunnah, bersama kitab dan sunnah haitsu dara, di mana saja mereka berputar, berada. Ini satu nasihat Imamuna Syafi'i. Yang kedua, saya rasa ini juga penting, dahsyat ikhwan. Kita tutup bab ni dengan ini. Bila kita dah tahu semua pendidikan ni semua, Imam Syafi'i kata apa? Dia kata la yajmalul ilma wa la yahsunu illa bi thalathin khilalin. Dia kata ilmu yang kita ada ni, muatan ilmu yang kita ada ni akan hilang keindahan dia dan kecantikan dia. Tak akan elok ilmu kita, tak akan cantik ilmu kita kalau kita tak hiasi dia dengan tiga benda. Subhanallah ikhwan. So sebagai murabbi, pendidik kepada anak-anak, kita get ready. Semua pendidikan kita pada anak-anak, kita ni sebagai tulang belakang penggerak pendidik, tiga benda ni kena ada dalam hidup kita. Tak kalau pendidikan kita tak jadi cantik, walaupun kita ambil asas daripada Quran dan sunnah. Apa dia? Yang pertama, Imamuna Syafi'i kata taqwallah. Kita mesti sentiasa berada di atas garis taqwa. Apa dia? Melaksanakan perintah, menjauhi larangan dari Allah. Melaksanakan perintah, mengharapkan thawab minallah, balasan baik daripada Allah. Meninggalkan larangan kerana takut kepada balasan azab Allah. Satu. Yang kedua pada ikhwan, yang kedua wa isabatu sunnah. Semua apa yang kita buat mesti bersesuaian dengan as-sunnah. Tak perlu tak akan jadi, dia kata. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga dia kata wal khasyatu.
Yang ketiga, rasa takut. Takut kalau yang kita buat ni Allah tak terima. Harap pada Allah menerima. 3 perkara ni ikhwan, bagi ada kuat-kuat dalam hati kita, bila kita masuk dalam dunia mendidik anak-anak dengan suatu manhaj yang paling mulia, manhaj Rabbani ini. Manhaj kita nak jadikan anak-anak kita kunu Rabbaniyin, menjadikan anak kita generasi Rabbani, berurusan dengan Tuhan. Kita kena ada di atas jalan taqwa. Kita kena pastikan pendidikan kita bersesuaian dengan as-sunnah yang sahihah, dan pastikan dalam hati kita ada takut pada Allah dan mengharap Allah. Dia kata insya Allah kerja buat kita akan jadi indah dan cantik di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi insya Allah ikhwan, pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu apakah perkara asas yang kita nak terangkan pada anak kita daripada pengenalan mereka tentang bila sebut Islam ni apa dia, kita nak ambil tahu dan nak sampaikan pada anak-anak kita insya-Allah ikhwan. Semoga Allah memberkati saya, memberkati kita semua, memberkati para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Pak Ndak yang bagi idea tadi. Ya, kita dapat berkongsi supaya biarlah anak-anak kita hormat kita, sayang kita, bukannya mereka takut pada kita. Kita tarik tali pinggang, anak-anak takut. Kita balik rumah, kata bapak balik, buka tali pinggang, anak-anak takut. Kadang-kadang tengok lelaki buka tali pinggang, bini pun takut pula. Masya Allah. Kadang-kadang lah, tak selalu kan. Anak tak takut, anak pula kata hore, mak lari takut pula dah. Jadi kesemua itu ikhwan, supaya mendapat barakah di sisi Allah insya-Allah. Wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.